Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? InsyaAllah pada hari ini kita dah masuk kepada pelajaran yang keempat yang bertajuk larangan rasuah. Okey semua, kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik pelajar-pelajar, dalam tajuk ini kita lihat dahulu standard kandungan. Dalam tajuk ini pelajar-pelajar perlu membaca ayat 188 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okey, baik pelajar-pelajar, bagi standard pembelajaran pula ada 7 standard pembelajaran yang kita perlu usaha untuk capai sehingga akhir pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, pelajar-pelajar dapat membaca ayat 188 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid. Okey, yang kedua, menyatakan maksud ayat. Yang ketiga, menjelaskan larangan Allah di dalam ayat. Yang keempat, menyatakan pengertian rasuah. Yang kelima, menjelaskan bentuk perbuatan rasuah. Yang keenam, menerangkan kesan perbuatan rasuah. Dan standard pembelajaran yang ketujuh, merumuskan pengajaran ayat 188 surah Al-Baqarah. Baik pelajar-pelajar, kita baca sama-sama ya ayat Al-Quran berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey pelajar-pelajar, kita ulang balik baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Okey, kita ambil semula dari waktu dulu. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Pelajar-pelajar, kita teruskan kepada standard pembelajaran yang kedua. Kita baca potongan ayat yang berikut dan fahami maksudnya. Baiklah, kita baca potongan ayat yang pertama. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Okey. Okey, potongan ayat yang kedua, bainakum bil batili, maksudnya antara kamu dengan jalan yang salah. Maksudnya janganlah kita ambil ataupun makan harta orang lain di antara sesama kita dengan cara yang salah. Potongan ayat yang ketiga, wa tudlu biha ilal hukam. Apa maksudnya? Dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Okey, dia sebenarnya bukan kepada para hakim saja. Kalau contoh kat sekolah, kamu nak dapat markah yang tinggi, kamu bagi rasuah pada cikgu.
sebab nak dapat markah yang tinggi. Tak boleh. Maksudnya nak memberi rasuah kepada sesiapa saja adalah tidak boleh. Okey, itu adalah contoh yang mudah lah ya pelajar-pelajar. Saya bagi contoh di sekeliling kita, di sekolah. Okey, ayat yang keempat. Lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Okey, apa maksudnya? Kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa. Okey, apa maksudnya? Okey, sebenarnya dia sambungan kan daripada ayat yang sebelum ni. Allah kata kita jangan makan, ambil harta orang lain, okey, dengan cara yang salah, dengan memberi rasuah. Sedangkan kita tahu perkara itu adalah berdosa dan salah. Okey, ayat yang kelima, wa antum ta'lamun. Apa maksudnya? Sedangkan kamu mengetahui salahnya. Alhamdulillah pelajar-pelajar, selesai kita memahami maksud yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Okey, sekarang kita tengok apa larangan Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Okey, sebagaimana maksud yang kita telah baca tadi. Okey, kita tengok ya apa larangan Allah yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey, kita tengok yang pertama rasuah. Yang kedua menipu. Okey, yang ketiga riba, yang keempat merompak, yang kelima berjudi, yang keenam mencuri dan yang ketujuh salah guna kuasa. Okey, tentu ramai yang tertanya kan, Ustaz Muallimah, dalam ayat Al-Quran tadi yang kita baca tadi, tak ada pun perkataan rasuah, tak ada pun perkataan menipu, riba, merompak, berjudi, mencuri dan juga salah guna kuasa. Tapi kenapa perkataan-perkataan ini di-highlightkan sebagai larangan Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 188? Okey, kenapa ya? Pelajar-pelajar boleh fikir tak? Kenapa perbuatan-perbuatan yang dinyatakan di sini disebut sebagai larangan Allah yang terdapat dalam ayat tersebut? Okey, baik pelajar, kita rujuk semula pada ayat Al-Quran. Kita tengok ya pada ayat yang pertama. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Okey, daripada ayat ini, ayat yang kita Muallimah baca tadi, jangan makan atau mengambil harta orang lain. Okey pelajar-pelajar, kita tengok perbuatan jangan mengambil harta orang lain sama dengan perbuatan apa pelajar-pelajar? Okey, sama dengan perbuatan merompak, mencuri, menipu, riba, okey, salah guna kuasa. Betul tak pelajar-pelajar? Ketiga, wa tudlu biha ilal hukm, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Okey, di sini jelas dah Allah sebut jangan kamu memberikan rasuah. Jadi rasuah ni adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Muallimah, rasuah tu apa? Okey, akan dijelaskan dalam standard pembelajaran yang keempat, pengertian rasuah. Rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Maksudnya apa pelajar-pelajar? Maksudnya kita berikan sesuatu kepada seseorang dengan niat kita nak dapatkan sesuatu tu dengan mudah. Okey, faham ya pelajar-pelajar? Baik pelajar-pelajar, kita teruskan kepada standard pembelajaran yang kelima, iaitu 4 bentuk kesalahan rasuah.
Okey, yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, menawarkan atau memberi rasuah. Dan yang keempat, mengemukakan tuntutan palsu. Seterusnya, kita lihat pula standard pembelajaran yang keenam, kesan perbuatan rasuah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, yang kedua, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, melumpuhkan ekonomi negara. Okey, seterusnya standard pembelajaran yang ketujuh, pengajaran ayat, iaitu pengajaran ayat yang kita dapat daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pengajaran yang pertama, kita hendaklah mencari rezeki yang halal. Kenapa? Agar tidak menyalahi syariat Islam. Okey, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberi rasuah. Kenapa? Supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Okey, pengajaran yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu. Kerana apa? Supaya kita tidak mengambil hak orang lain. Okey, pelajar-pelajar betulkan di situ ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini dan sekarang tibalah masa untuk kita di bahagian penilaian. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku tulis bahagian tilawah dan salin soalan berikut. Salin dan jawab soalan berikut. Okey, soalan yang pertama, nyatakan maksud rasuah. Yang kedua, jelaskan larangan Allah SWT yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey, soalan yang ketiga, jelaskan dua bentuk perbuatan rasuah. Dan yang keempat, terangkan dua pengajaran ayat. Okey, pelajar-pelajar, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share and subscribe sekiranya video pembelajaran yang Muallimah hasilkan ini bermanfaat. Terima kasih pelajar-pelajar.